Ada orang yang datang malam ni hantar mesej pada saya, kami menunggu huraian ustaz tentang penggunaan kalimah Allah. Saya tanya, banyak ustaz lah ada hurai, pasal boleh tunggu hurai hal lain. Dia kata sebab ustaz hurai lain pada hal lain. Saya kata tak tahu saya hurai apa. Ada ustaz kata, apa heran orang Kristian nak pakai kalimah Allah. Apa heran? Di Singapura, di Indonesia tu ada 200 juta rakyat Islam. 10%-nya Kristian. Orang Kristian di sana dah lama menggunakan Allah. Tak mengamuk pun 200 juta rakyat. Biasa ya, mereka bagi je orang Kristian pakai. Tak ada apa-apa pun. Oh, dia samakan kita dengan Indonesia. Dia kata tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, tuan-tuan. Gempa bumi tiap-tiap hari tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Tsunami berlaku setahun sekali itu tak ada apa-apa. Gunung berapi meletup setahun sekali tak ada apa-apa. Bom sana, bom sini tak ada apa-apa. Akibat membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah di Indonesia, orang Islam berkahwin dengan Kristian. Apa kata? Tuhan kita sama. Tuhan bapa apa? Allah. Tuhan kamu? Allah. Ya, bapa Kristian, saya Muslim. Kita boleh kahwinkan satu Tuhan. Sebab tu kahwin Lydia Kandau dengan Jamal Mirdad. Jamal Mirdad Islam, Lydia Kandau Kristian. Itu kesan yang akan dapat. Sebab itu kita jaga Islam ni hanya penggunaan Allah untuk orang Islam. Tak boleh bagi pada mereka. Kesan jangka panjang itulah kesan dia. Masjid kongsi dengan gereja. Hari Ahad gereja pakai, hari Jumaat orang Islam pakai. Sebab Tuhannya satu, Allah. Akhirnya kongsilah gereja. Adakah itu yang kita nak buat? Tuan-tuan, dalam sudut ini saya minta satu aja, jangan memberi komen daripada sudut politik. Sebab kita nak menjaga hati-hati pengundi yang bukan Islam. Kita kata tak apa, boleh pakai. Digunakan dalil dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Tolong habiskan ayat pada ayat 78. Wala in sa'altahum man khalaqas sama, dalam banyak ayat disebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ada lagi ayat di bawah itu. Bila ditanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Itu dalil yang orang Islam kata boleh pakai orang guna. Allah pun disebut dalam Quran. Mereka lupa dengan satu lagi ayat di bawah itu. Jangan kamu percaya kepada mereka. Mereka memperolok-olokkan kamu. Ada lagi ayat di bawah itu. Minta tolong hurai sampai habis. Sebab itu kita kena pertahankan benda ini. Tak kiralah dia ni terbit daripada provokasi puak-puak manakah. Ada puak-puak tertentu yang nak meng-highlightkan isu ni. Itu cerita lain. Cerita sekarang dah sampai ke tahap dalam mahkamah. Bila sebut orang Kristian boleh pakai, bermakna tidak mustahil Hindu, Buddha, Sikh juga akan pakai. Tuan-tuan jangan lupa ni. Bila perlembagaan memberikan kepada Kristian untuk menggunakan pakai kalimah Allah, takkan puak-puak lain akan diam. Pasal ini mereka akan buat. Ini benda bukan kecil, tuan-tuan. Tak kira lah kita baca dalam paper kita, ni provokasi daripada puak-puak mereka ni. Puak-puak mereka ni memang itu lain cerita. Itu provokasi mereka punya baik. Provokasi daripada kita, ketentuan daripada kita, pertahankan kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Kalau orang Kristian nak pakai, gunakan perkataan God. Pasal tuan-tuan buka dalam Bible mereka. Bible mereka tetap menggunakan God. Dan mereka tidak menggunakan Injil. Kalau tuan-tuan alasan bahawa Kristian dan Yahudi itu adalah kitab Samawi, salah tuan-tuan. Kitab Samawi menggunakan Taurat dan Injil. Tapi Kristian dan Yahudi sekarang tidak menggunakan Taurat dan Injil. Mereka menggunakan Bible yang langsung tidak diiktiraf. Mereka telah memutarbelit Bible, memutarbelit Injil, menjadikan Bible, berbagai-bagai jenis Bible. Adakah kita masih nak mengiktiraf? Ini jangan buat satu keputusan bersamakan kepada politik. Kita mesti buat satu keputusan yang menjaga Islam. Contoh rujuk di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-8. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Tugas umat Islam ada 5. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, memastikan Islam dimuliakan, memastikan Islam menjadi kuat, dan beribadat kepada Allah siang dan malam. Ini 5 tugas umat Islam. Yang nombor 2, yang nombor 3 tu saya sebut. Umat Islam berkewajipan memastikan Islam itu dimuliakan. Tuan-tuan tak nak dengar nanti kalimah Allah diletakkan di gereja.
Diletakkan di baju, masuk jamban, ikut suka hati mereka. Mereka bukan ada nilai-nilai untuk menjaga kalimah Allah. Kita takut nanti tuan-tuan, kalimah Allah diletakkan di tengkok mereka. Duduklah jamban pun dengan kalimah Allah. Letak di punggung mereka pun kalimah Allah. Tuan-tuan tak tengok dalam spena mereka pun mereka bubuh lambang salib. Mereka tetukan di badan mereka dengan kalimah Allah. Masuklah jamban dengan kalimah Allah. Takkan kita nak biarkan benda itu? Dan mereka faham bahawa Tuhan itu ada anak, Tuhan itu ada bapa dan sebagainya. Takkan kita nak kata dan bersetuju Allah itu ada anak dan bapa? Betul Tuhan mereka Allah, Tuhan kita pun Allah. Tapi pahaman mereka tentang Allah bercanggah dengan kita. Wajib kita jaga nama baik Tuhan kita. Serupa kampung tuan-tuan. Orang salah gunakan nama kampung tuan-tuan. Orang duk panggil kampung Muhabbat. Muhabbat, Taman Muhabbat, Taman Muhabbat. Bukan Taman Muhabbat, Taman Muhibah. Serupa sajalah, Muhibah, Muhabbat kan sama. Tak sama tuan-tuan, Muhibah lain, Muhabbat lain. Begitulah dengan kalimah Allah yang kita faham. Allah Samad. Allahus Samad. Allah Qul huwallahu ahad. Depa faham lain, Allah ada 3. Takkan kita nak kata sama. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, kalau ada orang bagi alasan di Indonesia menggunakan kalimah Allah tak bisi nampak, tak jadi apa? Tak jadi apa tuan-tuan? Tak jadi apa? Orang duk menikah Muslim dengan Kristian, tak jadi apa? Berkongsi masjid, gereja, tak jadi apa? Tiap-tiap hari gempa bumi, tak jadi apa? Kalau kita nak tengok benda tu berlaku kepada anak cucu kita dalam tempoh 20 tahun lagi, kalau benda ini dilaksanakan, kesan dia tuan-tuan akan nampak. Sama saja, Tuhan you pun Allah, Tuhan saya pun Allah. Janji kita Tuhan satu, kita kahwin. Aku Kristian, hang Islam, kahwinlah dia. Anak terpulang nak jadi apa? Takkan kita nak tengok benda tu berlaku pada masyarakat kita tuan-tuan. Dan saya dapat maklumat bukan setakat Kristian saja yang memohon untuk menggunakan kalimah Allah, Hindu pun telah memfaidkan. Buddha pun memfaidkan, Sikh pun akan memfaidkan supaya kalimah Allah ni diguna pakai. Barulah memenuhi konsep satu Malaysia. Tak gaharu biru kita tuan-tuan. Jadi ini yang kita kena pertahankan, kita minta agung, minta sultan-sultan dan sebagainya, ambil berat. Jangan sampai pada satu tahap. Benda ni punca pada setengah-setengah orang juga yang pergi gantai latih hakim bukan Islam. Saya apa? Benda kalimah Allah ni yang patut dengarnya ialah mahkamah syariah, yang patut membuat kata pemutus ialah agung. Kita pergi bawa kepada hakim yang bukan Islam. Takkan dia nak mempertahankan Islam? Siapa yang pergi lantik hakim macam itu? Balik pada orang, balik pada bangsa kita balik.